Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Khairil Hafiz bin Sahidan, merupakan guru cemerlang matematik dari Sekolah Menengah Agama Darul Iktisam Kuala Nerang, Kedah. Dan hari ini saya akan membentangkan satu kajian saya yang bertajuk Teknik K-Style dan aktiviti Explore Base dalam menukar asas 10 kepada asas lain, iaitu salah satu topik dalam subjek matematik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jadi sebelum saya bentangkan kajian ini, ingin saya beritahu kenapa saya memilih subtopik ini sebagai bahan kajian saya. Yang pertama, saya memilih topik ini kerana topik ini terdapat di dalam kedua-dua tingkatan 4 dan tingkatan 5. Di dalam tingkatan 4, ianya berada dalam silibus KSSM. Manakala di dalam tingkatan 5, ianya berada dalam silibus KBSM. Maka kajian ini dapat memanfaatkan kedua-dua tingkatan dalam tahun 2020. Yang kedua, saya memilih subtopik ini kerana topik ini merupakan topik yang mudah bagi para pelajar. Namun ianya sedikit mengelirukan pelajar di akhir topik. Okey. Dan yang ketiga, saya memilih subtopik ini kerana di dalam buku teks hanya didedahkan satu kaedah sahaja untuk menyelesaikan penukaran asas 10 kepada asas-asas yang lain. Jadi di dalam kajian ini saya ingin mengemukakan satu kaedah baru sebagai kaedah alternatif yang saya namakan sebagai kaedah teknik K-Style. Lalu dalam menjalankan kajian ini, saya menyenaraikan 5 langkah kajian, iaitu yang pertama, refleksi awal, yang kedua, tinjauan masalah melalui ujian pasca, yang ketiga ialah tindakan pelaksanaan, yang keempat, ujian pos, dan yang kelima, penilaian kajian keseluruhan. Okey. Berdasarkan refleksi awal daripada temu bual bersama para pelajar, yang pertama, pelajar keliru apabila tiba di akhir topik ini. Kerana dalam akhir topik ini, kaedah buku teks, iaitu kaedah pembahagian berulang, bagi pelajar sangat mengelirukan apabila pelajar perlu menjalankan 4 operasi. Iaitu operasi pertama, pelajar perlu membahagi, kemudian mendarab, kemudian menolak, dan yang keempat, menyenaraikan baki daripada bawah ke atas. Okey, refleksi awal, pelajar keliru. Yang kedua, pelajar menyatakan bahawa mereka bosan apabila pembelajaran dalam topik ini keseluruhannya berjalan di dalam kelas. Dan yang ketiga, apabila pelajar keliru dan pelajar bosan, maka pelajar menyatakan mereka semakin hilang minat di dalam topik ini apabila sampai ke hujung topik. Kerana bagi mereka sering kali gagal menjawab soalan yang dinyatakan. Okey, itu refleksi awal daripada temu bual bersama pelajar. Lalu saya tetapkan 3 objektif kajian saya. Yang pertama, alternatif. Saya melalui kajian ini, saya ingin memperkenalkan satu kaedah alternatif yang saya namakan sebagai teknik K-Style dalam menjawab soalan penukaran nombor asas 10 kepada asas lain. Yang kedua, melalui kajian ini juga saya ingin mendedahkan pelajar kepada fun learning, iaitu saya ingin memantapkan penguasaan pelajar dalam penukaran nombor asas ini melalui suatu aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang saya namakan sebagai Explore Base. Dan objektif yang ketiga ialah untuk menarik kembali minat pelajar di hujung topik ini dengan menjalankan kaedah pembelajaran berpusatkan murid. Okey, di dalam topik ini, dalam menjalankan kajian ini, saya melibatkan 2 tingkatan, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi kumpulan sasaran saya ialah seramai 86 orang pelajar, iaitu seramai 44 orang pelajar tingkatan 5 dan juga 42 orang pelajar tingkatan 4, iaitu seramai 15 pelajar lelaki dan 29 orang pelajar perempuan dalam tingkatan 5 dan 18 orang pelajar lelaki, 24 pelajar perempuan dalam tingkatan 4. Itu kumpulan sasaran saya dalam kajian ini. Jadi langkah seterusnya, saya jalankan ujian pasca. Setelah saya ajar para pelajar dengan kaedah buku teks, iaitu pembahagian berulang, maka saya jalankan ujian pasca. Dalam ujian pasca tersebut, saya dedahkan pelajar dengan 20 soalan, yang mana pelajar perlu menjawab dalam tempoh 1 jam. Selepas tamat ujian, saya dapati bahawa
seramai 73 orang pelajar ataupun 84.88% pelajar mendapat markah 0 hingga 10 markah. Dengan keadaan seorang pelajar mendapat 0 markah. Maksud ianya salah dalam semua 20 soalan. Okey, dan secara majoritinya banyak soalan tidak dapat dijawab. Selain itu, 13 orang pelajar mendapat markah 11 hingga 20 markah. Dengan markah tertinggi ialah 16 markah sahaja. Dan respon para pelajar ialah tidak cukup masa untuk menghabiskan semua soalan. Dan purata markah pelajar dalam ujian pasca ini ialah sekitar 6.45 markah sahaja daripada 20 markah penuh. Lalu saya jalankan tindakan pelaksanaan. Okey, terdapat 5 langkah pelaksanaan yang saya jalankan. Yang pertama ialah pengenalan kepada teknik case style. Yang kedua, aktiviti explore base. Yang ketiga, ujian push. Yang keempat, temu bual. Dan yang kelima, refleksi. Keseluruhan kajian ini saya jalankan dalam tempoh 2 minggu saja dan dijalankan secara fun learning berpusatkan murid. Okey, kesemua teknik tindakan pelaksanaan ini saya jalankan dalam 3 sesi PDPC yang berbeza. Okey, di dalam sesi yang pertama saya dedahkan pelajar dengan teknik case style. Okey, sesi pertama ini mengambil masa 30 minit. Di dalam sesi yang kedua saya jalankan aktiviti explore base yang dijalankan dalam tempoh 60 minit. Dan pada sesi yang ketiga saya jalankan ujian push. Okey, dalam tempoh juga 60 minit. Jadi ini yang pertama, pengenalan dalam sesi yang pertama itu pengenalan teknik case style. Di dalam pengenalan ini para pelajar bekerjasama dalam kumpulan bagi mempelajari teknik case style ini. Jadi saya ajar kepada para pelajar lalu mereka berbincang dalam kumpulan untuk lebih memahami. Okey, refleksinya murid terlibat secara aktif dan pelajar sederhana serta cemerlang dapat membimbing rakan-rakan mereka yang lemah dalam memahami teknik case style. Okey, ini teknik case style yang saya nyatakan dalam kajian ini. Okey, daripada huruf K saya bentukkan kepada bentuk K di sini. Okey, bentuk K di sini ya. Seterusnya, aktiviti yang kedua adalah aktiviti explore base. Okey, di dalam aktiviti explore base dalam sesi yang kedua ini, para pelajar belajar bermain bagi mengaplikasikan apa yang saya ajari dalam menggunakan teknik case style secara aktiviti di luar kelas. Okey, aktiviti explore base ini merupakan aktiviti yang berkonsepkan aktiviti mencari harta karun. Pelajar perlu berpusing satu sekolah mencari nombor yang saya sembunyikan dan menukar nombor tersebut menggunakan teknik case style kepada asas yang saya nyatakan. Okey, aktiviti ini merupakan aktiviti secara berkumpulan. Refleksinya, semua pelajar gembira melibatkan diri dalam aktiviti. Okey, mereka gembira dapat saling membantu dan berjalan-jalan di luar kelas. Yang kedua, berlakunya bimbingan rakan sepaya. Rakan-rakan yang lebih baik, yang lebih pandai membantu pelajar yang lebih lemah. Dan refleksi yang ketiga, pelajar yang lemah dan sederhana terpaksa untuk lebih berusaha untuk memahami teknik case style bagi membantu ahli kumpulan yang lain bagi memenangi pertandingan explore base ini. Okey, ini merupakan beberapa soalan dalam aktiviti explore base. Dapat lihat pelajar perlu mencari tiang elektrik, menukar nombor yang saya sembunyikan kepada asas 2. Okey, pelajar perlu mencari papan bagi nilai matematik, pelajar perlu tukar kepada asas 4 dan sebegitulah untuk seterusnya. Setelah selesai semuanya, saya jalankan kini ujian push. Okey, saya jalankan ujian push. Di dalam ujian push, para pelajar perlu menjawab 20 soalan baharu dalam tempoh 1 jam secara individu. Tidak boleh dibantu. Okey, di akhir ujian pelajar juga turut diminta untuk menyatakan sama ada berminat untuk memilih kaedah case style, teknik case style ataupun teknik buku teks iaitu pembahagian berulang ataupun untuk menggunakan kedua-duanya. Okey, refleksinya di akhir ujian push saya dapat lihat majoriti pelajar menggunakan teknik case style di dalam jawapan mereka. Dan majoriti juga pelajar cemerlang kini hanya memerlukan sekitar 30 minit sahaja untuk menyelesaikan semua 20 soalan. Okey, ini penilaian daripada ujian push saya.
Melalui ujian POS, saya dapati bahawa seramai 63 orang pelajar mendapat markah lebih daripada 10 markah, merangkumi 73.26%. Selain itu, terdapat 18 orang pelajar mendapat markah penuh, iaitu 20 markah. Selebihnya, peratus markah pelajar juga meningkat daripada 14.28% dalam ujian pasca kepada 71.40 dalam ujian POS. Dan markah purata pelajar juga meningkat daripada 6.45 markah kepada 14.28 markah daripada 20 markah penuh dalam ujian POS. Jadi di sini saya tunjukkan graf perbandingan ujian pasca dan ujian POS. Kita dapat lihat dalam ujian pasca seramai 73 orang pelajar mendapat markah sekitar 0 hingga 10 markah, iaitu merangkumi 84.88%. Bilangan pelajar tersebut telah menurun di dalam ujian POS apabila hanya sekadar 23 orang pelajar mendapat markah kurang daripada 10 markah. Di dalam ujian pasca, hanya 13 pelajar mendapat markah 11 hingga 20 markah. Tetapi dalam ujian POS, bilangan tersebut telah meningkat kepada 63 orang pelajar. Okey. Daripada segi perubahan markah pelajar dalam ujian pasca ke ujian POS. Dalam ujian POS, 0% pelajar mencatatkan penurunan markah berbanding ujian pasca. Hanya 3 pelajar, iaitu 3.49% pelajar mengekalkan markah yang mereka perolehi dalam ujian pasca. Manakala 83 orang pelajar yang lain, iaitu 96.51% pelajar mencatatkan peningkatan markah dalam ujian pasca, dalam ujian POS. Dari hasil temu bual bersama pelajar juga, hanya seorang pelajar menyatakan bahawa dia memilih kaedah pembahagian berulang dalam buku teks untuk menjawab soalan. Seramai 75 orang pelajar memilih kaedah teknik K-style untuk menjawab soalan penukaran nombor asas 10 kepada asas lain. Okay, ianya merangkumi 87% pelajar. Manakala 12% pelajar yang lain, iaitu 10 pelajar yang datangnya dari kumpulan pelajar cemerlang, memilih untuk menggunakan kedua-dua kaedah untuk menjawab soalan, iaitu satu kaedah untuk menjawab, satu kaedah untuk menyemak jawapan. Jadi penilaian kajian saya dapati bahawa yang pertama, ujian POS telah menunjukkan bahawa 83 orang pelajar, iaitu 96.51% pelajar telah berjaya mencatatkan peningkatan markah dalam ujian POS berbanding ujian pasca selepas mereka belajar menggunakan teknik K-style. Yang kedua, kemahiran pelajar dalam menukar nombor asas 10 kepada asas lain telah meningkat secara mendadak. Okey. Ini dapat dilihat daripada keputusan pasca ujian POS. Apabila ujian POS, seramai 63 orang pelajar telah berjaya mendapat lebih daripada 11 markah dan 18 orang pelajar mendapat 20 markah penuh, dan secara majoritinya pelajar hanya memerlukan 30 minit sahaja untuk menjawab keseluruhan soalan. Ini menunjukkan kemahiran para pelajar telah meningkat. Yang ketiga, PDPC secara aktif yang berpusatkan murid seperti mana Explobase ini sangat berjaya melibatkan semua murid dan lebih berkesan dalam meningkatkan penguasaan murid dalam sesuatu tajuk. Dan yang keempat, refleksi yang keempat, minat pelajar telah kembali berjaya ditarik kembali untuk minat kembali kepada topik ini. Okey, kajian ini berjaya menunjukkan bahawa minat pelajar semakin baik setelah mempelajari teknik K-style. Okey, maka dalam kajian yang seterusnya, ini antara cadangan kajian saya yang seterusnya berkaitan dengan kajian ini, iaitu yang pertama, kaedah fun learning. Kaedah PDPC berkonsepkan fun learning, iaitu berpusatkan pelajar seperti Explobase ini perlu saya pelbagaikan dan perlu libatkan pelbagai topik yang lain. Okey, yang kedua, penggunaan ICT. Okey, dalam kajian seterusnya mungkin saya boleh libatkan penggunaan ICT yang hampir ataupun dekat dengan pelajar buat masa sekarang, seperti penggunaan aplikasi telefon ataupun perisian komputer
dalam menjawab penukaran soalan, penukaran nombor asas ini. Yang ketiga, pendedahan pelajar kepada pelajar bagi nombor asas 16. Memang nombor asas 16 tidak perlu diajar kepada pelajar dalam silibus di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Namun para pelajar yang menyambung bidang komputer di peringkat universiti akan belajar nombor asas 16 ini. Jadi dalam kajian seterusnya mungkin saya boleh aplikasikan teknik K-style ini di dalam penukaran nombor asas 10 kepada nombor asas 16. Okey. Baiklah. Jadi sekarang itu saja pembentangan kajian saya. Sekian daripada saya, Cikgu Khairil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.